Keprihatinan terhadap OKU. Definisi OKU. OKU adalah seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fisikal, mental, intelektual, atau pencairan darah yang apabila berhadapan dengan berbagai halangan mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat. Jenis-jenis OKU. Yang pertama, kurang upaya melihat. Individu yang mengalami penglihatan yang terhad pada sebelah atau kedua belah matanya. Mereka memerlukan alatan sokongan untuk mengatasi masalah ini, seperti menggunakan kata pembesar dan alat bantu melihat yang lain. OKU penglihatan ini boleh dikelaskan kepada beberapa kelas. Kurang upaya fisikal. Individu yang mengalami ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan fungsi atau tidak mempunyai satu anggota di mana-mana bagian anggota badan, termasuklah keadaan anggota yang tidak sempurna, yang mana keadaan ini akan menjejaskan keupayaannya. Jenis yang termasuk dalam kategori ini ialah kedil, kudung tangan atau kaki, atau keduanya, lumpuh spina bifida, muskular, dystrophy, dan cerebral palsy. Kurang upaya pendengaran. Individu yang tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua belah telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan menggunakan alat bantuan pendengaran. Masalah pembelajaran. Golongan ini merupakan golongan yang mengalami masalah pembelajaran. Hal ini disebab oleh masalah mental seperti autism, dysleksia, dan sebagainya yang mengalami masalah pembelajaran. Berdasarkan kajian yang dijalankan, Fakultas Psikologi University South Wales UK mendapati kanak-kanak yang mengalami autism dan dysleksia mempunyai masalah untuk mengeja dan membuat pelbagai tugasan dalam satu masalah. Statistik pendaftaran OKU menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 584.427.000 jumlah OKU berdaftar sehingga 31 Oktober 2021, manakala sehingga 30 November 2022, 630.424.000 jumlah OKU yang berdaftar. 3 Disember adalah Hari OKU Sedunia. Sempena Hari OKU Sedunia, Malaysia telah memilih tema transformasi ke arah pembangunan inklusif kerana inovasi dalam memenuhi accessibility dan kesaksamaan OKU. Nur Farah Syahira Syahari berumur 32 tahun telah menjadi ikon buat golongan OKU kerana beliau telah menjahit baju PPE untuk barisan hadapan semasa COVID-19. Nur Farah Syahira berkata beliau berharap usahanya itu dapat memberi inspirasi kepada orang ramai, terutama OKU untuk terus menyumbang kemahiran. Golongan yang prihatin kepada OKU terbahagi kepada 3 iaitu negara, masyarakat dan individu. Antara bentuk keprihatinan negara terhadap golongan OKU ini adalah kerajaan memberi bantuan sosial menerusi pelanjana semula ekonomi negara diberikan kepada golongan orang kurang upaya atau OKU adalah bukti keprihatinan kerajaan terhadap golongan yang mudah terjejas itu. Menurut sebuah persatuan OKU, bantuan sosial itu difokuskan bagi membantu lebih 300,000 ibu tunggal dan golongan OKU dengan pemberian RM300 secara on-off atau sekali sahaja kepada mereka. Selain itu juga, terdapat juga peluang pekerjaan yang diberikan kepada golongan kurang upaya ini. Seterusnya ialah peranan masyarakat terhadap orang kurang upaya. Masyarakat tidak seharusnya sewenang-wenangnya menggunakan kemudahan OKU seperti tempat meletakkan kenderaan yang telah disediakan khas kepada OKU. Selain itu, terdapat juga kemudahan OKU yang disalahgunakan oleh masyarakat seperti tandas demi kepentingan diri sendiri. Masyarakat juga perlu bersikap toleransi dengan OKU kerana mereka sangat memerlukan bantuan daripada kita. Bukan itu saja, masyarakat juga perlu membantu OKU ini tanpa perlu menilai dirinya. Bantuan yang sepatutnya disumbangkan oleh kita adalah dari segi tenaga untuk memudahkan urusan mereka. Seterusnya ialah cara untuk hormati orang kurang upaya dalam kalangan masyarakat. Pertama, kita perlulah tidak menyalahgunakan parking OKU, tidak menggunakan tandas OKU tanpa sebab, tidak menghalang laluan OKU, beri keutamaan lift pada OKU dan mengajar anak-anak kita supaya tidak mengejek OKU. Saya ingin menerangkan keprihatinan individu terhadap OKU. Setiap individu seharusnya memainkan peranan dalam membantu golongan OKU seperti membeli barangan buatan OKU. Sebagai contohnya, individu seharusnya membantu membeli produk hasil kraftan yang dihasilkan oleh golongan OKU seperti bakul anyaman, tiga mengkuang dan sebagainya. Hal ini akan dapat membantu meningkatkan lagi pendapatan golongan OKU tersebut. Kita juga perlu sayangnya kepada OKU seperti berkawan seikhlas hati, tidak memperdayakan OKU, tidak menghindar OKU dan membantu dalam pelajaran mereka.